Assalamualaikum dan hai. Nama diberi Siti Syafiqah binti Razlin C18A0422. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang isu semasa, iaitu bagaimana drama bermesejkan Islam dapat menyampaikan kesan keinsafan kepada penonton. Okay, bagi pengenalan tajuk ini, kemasukan drama Islam hari ini boleh dianggap sebagai satu tradisi yang berlanjutan, yang mana penerimaan penonton yang sangat luar biasa baik dari penonton di Malaysia dan juga Indonesia. Contohnya dalam drama Tanah Kubur menyiarkan kisah kehidupan yang membawa kepada keinsafan untuk golongan penonton supaya dijadikan teladan hidup. Drama ini popular kerana kandungannya membawa penonton menyelami kisah hidup yang ingin mereka paparkan, seperti unsur riba, kekacauan dalam keluarga dan perkara yang berlaku di kalangan umat Islam. Okey, seterusnya penyataan masalah. Yang pertama, penonton dari golongan remaja kebanyakannya terpengaruh dengan gaya barat yang akan menimbulkan masalah sosial di kalangan mereka. Bukan itu sahaja, dunia hiburan juga antara asbab mengapa ramai remaja yang alpa dan menghabiskan masa dengan memohon rancangan yang tidak berguna. Bahkan itu, ianya juga memberikan impak yang negatif kepada pemikiran remaja dan menjadikan mereka sebagai idola. Contohnya seperti artis Korea atau dikenali sebagai K-pop. Okey, seterusnya bagi objektif kajian ada 3, iaitu untuk menyedarkan penonton tentang akibat kemaksiatan yang mendatangkan azab Allah di dunia. Yang kedua, memberi pengetahuan yang luas dan penjelasan terperinci mengenai perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam kepada penonton. Akhir sekali, menyampaikan mesej keinsafan kepada penonton agar tidak mengikuti amalan khurafat dan perbuatan yang bercanggah dengan agama Islam. Okey, seterusnya bagi persoalan kajian ada 3 juga, iaitu adakah penonton mengetahui akibat kemaksiatan yang mendatangkan azab Allah di dunia? Yang kedua, apakah pengetahuan dan penjelasan terperinci yang diberikan kepada penonton mengenai perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam? Yang ketiga, bagaimanakah bentuk mesej keinsafan kepada penonton agar tidak mengikuti amalan khurafat dan perbuatan yang bercanggah dengan agama Islam. Seterusnya, metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif. Seterusnya, kaedah pengumpulan data, iaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder, pengkaji menggunakan buku dan juga laman sesawang. Manakala untuk data primer, pengkaji menggunakan borang soal selidik, iaitu yang digunakan dalam platform Google Form. Seramai 36 orang responden. Okey, seterusnya dapatan kajian. Dapatan kajian ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Analisis bagi bahagian A ialah maklumat demografi responden, iaitu yang bermaksud mengenai bangsa, umur, jantina dan lain-lain. Manakala bagi analisis bahagian B pula ialah mengenai tentang soalan yang berkaitan dengan tajuk pengkaji. Manakala bagi analisis bahagian B pula ialah mengenai tentang soalan yang berkaitan dengan tajuk pengkaji. Okey, seterusnya untuk analisis bahagian A, pengkaji meletakkan mengenai demografi responden, iaitu bangsa. Peratusan responden mengikut bangsa masing-masing. Kebanyakannya responden ialah berbangsa Melayu yang berjumlah 22 orang, iaitu 61.1%, dan diiringi responden berbangsa Cina yang berjumlah 9 orang, iaitu 25%. Bagi bangsa India pula, 5 orang sahaja, iaitu 13.9%. Ini menunjukkan bahawa responden dalam soal selidik ini majoritinya terdiri dari bangsa Melayu. Manakala untuk analisis bahagian B, pengkaji meletakkan 2 soalan di sini,
Iaitu yang pertama, adakah drama bermesejkan Islam dapat memberi kesan keinsafan terhadap diri anda? Di atas menunjukkan bahawa ramai para penonton yang mengatakan ia terhadap drama bermesejkan Islam ini dapat memberi kesan keinsafan terhadap diri mereka sendiri, iaitu seramai 33 orang, iaitu 91.7%. Manakala yang mengatakan tidak hanya seramai 3 orang sahaja, iaitu 8.3%. Ini menunjukkan bahawa drama bermesejkan Islam ini dapat memberikan kesan keinsafan kepada diri responden. Manakala bagi soalan kajian yang kedua, iaitu adakah anda bersetuju jika drama bermesejkan Islam ini diteruskan sehingga pada masa akan datang? Majoriti responden bersetuju jika drama bertemakan Islam ini diteruskan pada masa akan datang, iaitu seramai 35 orang, iaitu 97.2%. Dan diiringi responden yang tidak bersetuju hanya 1 orang, iaitu 2.8%. Hal ini menyatakan bahawa ramai di kalangan responden yang bersetuju untuk drama bermesejkan Islam ini diteruskan sehingga pada masa akan datang. Okey, seterusnya perbincangan ini merujuk kepada penyataan masalah dan juga objektif. Jadi yang pertama, perbincangannya ialah kemaksiatan yang mendatangkan azab Allah di dunia. Antara kemaksiatan yang mendatangkan azab Allah di dunia ini ialah zina. Zina adalah satu kemaksiatan yang dicaci oleh Allah SWT. Bagi yang melakukan zina, Allah SWT akan menurunkan azab secara terang, iaitu penyakit yang merebak. Bukti kenyataan ini ada dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah As-Sahih nombor 106. Seterusnya bagi perbincangan yang kedua ialah pengetahuan yang luas dan penjelasan terperinci mengenai perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam kepada penonton. Perkara yang bertentangan itu antaranya ialah meminum arak dan darah, mengamalkan seks bebas dan menggalakkan pembunuhan. Seterusnya perbincangan yang terakhir ialah mengetahui bentuk mesej keinsafan kepada penonton agar tidak mengikuti amalan khurafat dan perbuatan yang bercanggah dengan agama Islam. Antara bentuk mesej yang disampaikan adalah melalui lakonan yang mana rata-rata penonton boleh melihat di televisyen. Misalnya, pengkaji mengambil contoh dari drama Tanah Kubur. Seterusnya, pengkaji juga menyediakan cadangan, iaitu antara cadangan dari pengkaji pihak penerbit tempatan perlulah mengambil beberapa inisiatif yang lebih kreatif untuk menghasilkan drama bermesejkan Islam ini agar dapat menarik minat penonton untuk menontonnya, sekaligus boleh menaikkan rating stesen televisyen tersebut. Akhir sekali, bagi kesimpulan, penerbit haruslah memastikan bahawa para penonton lebih terkesan dengan pengajaran yang disampaikan dalam drama atau filem Islam tersebut. Jadi, sekian saja daripada saya untuk tajuk ini. Terima kasih.